اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2. Surat 2 baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Wajib percaya tu terjemahan daripada iman. Wajib percaya kita, wajib kita beriman. Terima di hati, mengaku sepenuhnya di hati, dengan untung baik, yakni perkara yang baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dengan makna kehendak Allah, ketentuan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, dan qadar Allah. Qadar dengan makna perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu untung baik iman dan ta'ah. Beriman seseorang, ta'ah seseorang, Allah telah mengqadakan pada azal. Saat hati seseorang beriman, saat seseorang melakukan ketaatan, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Dan untung jahat, mana untung jahat? Iaitu untung jahat kufur dan maksiat. Kufur seseorang, melakukan maksiat seseorang, Allah telah qadakan pada azal. Allah telah kehendak, Allah telah tentu, tetapkan, putuskan pada azal seseorang akan kufur dan seseorang akan melakukan perkara maksiat. Saat hati seseorang kufur, saat gerak diam seseorang melakukan perkara maksiat, ianya adalah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini pegangan kita dari segi adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri, kejahatan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan segala-gala perkara, sama ada perkara baik, perkara jahat, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah. Jadi apa yang akan berlaku pada hari akhirah, di syurga dan di neraka yang tidak ada penghujung, maka qada dan qadar Allah tidak ada penghujung.
Kita bicara hak atas dunia. Di hari akhirah, atas dunia ni adalah penghujung selepas sampailah pada tiup sangkakala yang pertama. Selepas dibangkitkan pada hari akhirah, syurga sama, neraka sama, serta dengan penghuni dianya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang akan berlaku di syurga dan neraka tidak ada penghujung. Qada dan qadar Allah pun tidak ada penghujung. Ini hak rukun iman yang keenam. Kemudian yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan qadar. Qada, ketentuan Allah pada azal selesai. Kita bicara bab qadar sampai masa semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara sendiri-sendiri, secara semula jadi, tidak ada. Hak dia cakap tu jadi sendiri, tumbuh sendiri, mari sendiri, tu cakap sebab je. Jadi sendiri, tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri ni dengan makna kita bukan semar. Tumbuh sendiri ni maknanya zahirnya gak benih tu diterbangkan oleh angin lah. Pada ni. Jadi kita kata tumbuh sendiri. Maknanya kita tak semar. Maksud dia gitulah. Tidak ada perkara yang jadi sendiri, tidak ada. Mari sendiri. Mana apa tu? Kita dah ambil dia. Tiba-tiba siapa dia mari sendiri. Maknanya asbab zahirnya ada orang lain latanya. Gitulah. Makna sendiri ke semula jadi ke hanya cakap asbab. Alam semula jadi, itu cakap asbab. Kalau berpegang ada perkara berlaku sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan perbuatan Allah, perkara berlaku secara semula jadi yang tidak kait dengan kudrah dan iradah Allah, atau kapi ijma' ulama berpegang. Ada ni. Kalau berpegang, adapun kalau cakap tu cakap asbab. Hak tu tak salah hak tu. Ada ni. Oh ni cakap, ni saya sebut berulang kali dah ni. Hak cakap asbab disyirikkan, dikafirkan. Hanya kebetulan. Kebetulan jumpa. Maknanya dia nak beri surat jemputan lah, kena pergi ke rumah. Tapi dah kebetulan jumpa ni, pakai beri selalulah surat jemputan kahwin. Kebetulan ada lalu kawan dia, kamu ni mana ada kebetulan, Allah yang mengqadakkan kamu akan bertemu di tempat tu, tak ada kebetulan. Kata sakit jiwa orang gini. Orang berbengong, orang gini ngaji salah gitu. Dah kebetulan, kodok-kodal lah ke? Dah apa kata kebetulan? Kebetulan asbab zahirnya kita tidak janji. Kalau kita telefon dah, kamu nak pergi satu tempat, okeylah kita jumpa situ. Tu orang panggil bukan kebetulan. Tapi kita janji pun kodok-kodal. Kita tak janji, tiba-tiba jumpa situ, kodok-kodal juga. Yang kita kata kebetulan tu maknanya kita tak ada janji dengan dia. Hak-hak tu tak ada. Oh dia kata kebetulan jumpa sini, kamu ni tak ada Tuhan, dia kata. Sebab tak ada berlaku kebetulan, semuanya qada. Ni. Ni berat pengajian seumpama ni. Sampai sekarang ada lagi bawakan yang seumpama ni. Kena beringat molek. Tak boleh cakap apa kebetulan pun tak boleh cakap. Sama tahu nak cakap semula jadi. Alam semula jadi. Tu cakap asbab. Nanti dia berpegang. Kenapa kita nak tohmoh pegangan orang? Sebab orang yang bercakap tu orang Islam. Zahirnya orang Islam. Maka itu menjadi qarinah tandaan bahawa yang dia bercakap tu asbab, bukan pegangan. Orang kafir yang bercakap gitu, tu memang sah dah pegangan dia. Jadi ni, kalau orang kafir cakap semula jadi ke apa ke, orang kafir cakap memang dia pegang makhluk. Apa beza dengan orang Islam? Dia orang Islam. Jadi dia cakap tu
Dia cakap asbab tu tak ada sandar ke Tuhan, sandar kepada asbab, sandar kepada makhluk. Oleh kerana dia orang Islam, maka itu menjadi qarinah tandaan bahawa itu hanya cakapan asbab, bukan pegangan. Kalau dia pegang sungguh, tu dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Dia tak ngaji akidah. Lepas tu dia ngaji akidah riwayat kita ke? Dia tak pernah mari majlis surat. Mak ayah dia aja dah buat pegangan di rumah. Mana kita tahu? Ada ni. Jadi dia tahu kita ni tak belajar akidah macam dia belajar hak salah. Dia belajar dengan guru yang salah. Cakap sikit kafir lalu dah. Dia anggap orang ni tak belajar. Kadang-kadang orang ni belajar molek dah. Saya pernah jumpa dengan orang yang mana kalau kita khizohi gak biasa-biasalah. Tak pernah duduk di hadapan. Orang biasa-biasa, semayang. Tapi mana orang biasa je lah. Bukan kata ada kadang-kadang itu imam ke dok. Kalau kita kata gak jenis orang terbolah. Terbolah. Nano jugalah. Tapi nano orang Terengganu ni terbolah nano pun semayang bang dok tinggal. Tapi mana kita kata terbolah nampak. Cakap kabur gok bolah nampak gitulah. Tak ada nampak rupa warok lah kita kata. Tapi apabila saya bicara bab qada dan qadar, gitu ada kata pegangan di selama ni. Tapi ni bukan mak ayah dia ajar. You duduk ngetuk dia ajar. Orang zaman dulu kan kalau anak ni kan, kalau dekat-dekat kan, jadi tok ambil seorang. Lepas tu jadi anak dia dah lah, tak ui dah tu. Kalau nak ambil kena balah dulu lah. ada ni cerita orang dulu. Dah dia rapat kan. Mana hak ni kecil lagi boleh dah adik. Biasanya hak abang hak kakak tu ambil lah. Dan dia ambil dak semula dah. Dak semula dah. Tapi dia kata tok dia ajar gitu dah. Tapi dia kata nak hura ke, nak cerita ke, pegangan salah nama apa tu tak pandai lah. Tapi tahulah hak gitu tak boleh pegang tu salah. Nama apa, Qadariyah ke, Jabariyah ke, nama apa tak tahu. Tapi dia tahu tu salah. Tak boleh pegang itu tu salah, tak betul. Pegang betul gini. Bila cerita tu, mana gitu lah dia kata. Dia pegang gitu dah. Apa ada ni? Di tempat yang sama, orang duduk depan. Dia tu imam, dia tu syekh tahlil. Cerita rukun iman yang ke-6 bergelepar. Perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar bergelepar. Pada ni. Yang tolong jelas kepada tu imam hak tak syekh tahlil ni. Ni orang hak biasa ni. Dia sama guru je, sama umur je, sama ahli jemaah. Sama ahli jemaah tempat tu lah. Tapi hak ni tu imam. Jadi kalau ada tahlil, tak syekh tahlil, hak ni anak makmum gitu je. Ada ni. Tapi samalah, sama sebaya. Hak ni tolong hurah ke dia. Sebab dia dalam kelas ni, kelas umum gini, dia payah sikit lah. Dia kena duduk molek. Kena tanya molek, yang kamu ni rasa macam pening payah ni kok mana? Gini. Mana dia kena apa? Dia kena mana? Ungkai. Mana? Rungkai. Ada tak? Dia kena rungkai. Rungkai sama tak? Dia kena ungkai satu. Satu. Okey, faham tak? Faham. Ni pula yang kamu rasa payah. Kena segitu. Kalau kita kelas umum ni, dia kusuk dah. Kita tambah pula. Jadi apa? Jadi macam benang yang kusuk benang dah. Tu kena guting dah tu. Dia tak boleh, dia bila ada satu perkara yang dia tak boleh nak tu, dia kena sesat tu dulu. Dia tak boleh nak bawa ke depan, tak boleh. Dia kena satu-satu. Nak kena satu-satu, dia kena muzakarah. Hak kita ni kelas umum gini. Maknanya jalan orang hak tak boleh nak turut tu gak, reboh dah, kita duk tarik lagi. Mana kalau kita kata gak kawan tu reboh dah, desong pula kita tarik dia. Dia reboh dah. Kita tambah apa ni kepala dia. Jadi hak ni dia hak kata
hok kawan dia ni, hok kata tok dia ajar ni, dia tolong cerita. Gini. Oh, senang je sebenarnya. Sebab tu kalau kita rasa ni kusuk tu, dia kena tanya orang. Tapi nak tanya orang pun kena beringat. Salah tanya orang hok tak betul kok pening pula kitanya. Kalau kena hok tak betul pula, kena pilih nak tanya orang tu. Dia gitulah. Jadi dia kena rungkai satu. Lepas tu kita tak boleh nak tahmah. Orang ni tak je mari masjid, tak je dengar ni pegangan dia macam mana ni, cakap asbab semata-mata ni. Cakap sebab tak salah, iyalah, tapi dia tak dengar, tak belajar. Jangan kata gitu. Kita hanya letak dia orang Islam pada zahir, maka percakapan dia kita sebut sebagai percakapan isnad majazi sahaja. Sandar sementara kepada asbab zahir itu bukan pegangan dia. Tapi sebenarnya macam mana pegangan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Jadi hak ni saya sebut ulang kali dah masalah percakapan asbab. Termasuk saya bicara hak berkaitan dengan kita sandarkan kepada malaikah. Sama juga. Kita sandarkan kepada tugas-tugas malaikah. Samalah. Sekarang kita sandar kepada tugas-tugas manusia, menjadi khalifah atas muka dunia. Tugas-tugas manusia. Sama juga kita sandar kepada tugas-tugas malaikah. Tapi hakikinya manusia ke, malaikah ke, apa yang berlaku kesemuanya datang daripada qada dan qadar. Bila saya sentuh contoh dengan contoh sandar kepada tugas-tugas malaikah adalah orang komen. Jangan duk sama hak malaikah dengan anak Adam. Sebab malaikah ni barisan hadapan bagi Allah. Anak Adam ni mana bukan barisan hadapan bagi Allah. Makhluk Allah sama saja, sama ada malaikah pun sama ada malaikah ataupun anak Adam, sama sahaja. Ada ni. Dia nak berbeza. Kan saya sebut malaikah menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, meniupkan ruh, mencabut ruh, mencatat amal baik, amal jahat, soal di alam barzah. Malaikah jaga syurga, malaikah jaga neraka, malaikah hafazah jaga anak Adam, malaikat hamalatul arsy menanggung arash. Malaikat hafazah menjaga anak Adam. Tiap-tiap anak Adam terjadikan dua malaikat hafazah bermula daripada jatuh benih di rahim ibu. Allah Ta'ala jadikan dua malaikat hafazah yang jaga anak Adam ni. Tapi itu cerita zahir, itu cerita asbab je. Pegangan kita je malaikat makhluk tak bekas sama sekali. Tapi ada orang komen, jangan duk sama malaikat dengan anak Adam. Sebab malaikat ni barisan hadapan bagi Allah. Sama je. Makhluk Allah sama je. Sebab tu sebelum ni saya pernah baca hak dalam kitab Kifayatul Awam. Didatangkan makna bagi wahdaniyah pada af'al. Ini hak mana keesaan Allah pada perbuatan. Dan kitab Kifayatul Awam, kitab tauhid, dan kitab ni wa makna wahdatihi ta'ala fil af'al, dan bermula makna keesaan Allah pada perbuatan. Annahu laisa li ahadin minal makhluqati fi'lun li'annahu ta'ala al-khaliqu li af'alil makhluqat. Ialah makna keesaan pada perbuatan ialah bahawa sesungguhnya tiada bagi satu pun daripada makhluk Allah perbuatan. Makhluk langsung tidak ada perbuatan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Gerak dia makhluk tu adalah perbuatan Allah. Gerak dia makhluk tu adalah perbuatan Allah. Bila keesaan pada perbuatan, yang perbuat tu hanyalah Allah, bererti
makhluk Allah langsung tidak ada perbuatan, sebab gerak dia makhluk tu sendiri adalah perbuatan Allah. Itu makna keesaan pada perbuatan. Makhluk ni mana? Dibayangkan, dijelaskan makhluk ni minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Makhluk ni daripada nabi-nabi. Nabi-nabi pun tak ada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Wal malaikati. Dan malaikat. Malaikat pun tak ada perbuatan. Yang semuanya tu perbuatan Allah. Wa ghairihima. Dan selain daripada keduanya, selain daripada nabi-nabi dan malaikat. Dan kita sebut malaikat samalah juga. Oh, malaikat barisan hadapan. Siapa aja dia gitu? Mana hak anak Adam ni? Tak boleh salah pada anak Adam. Sebab apa? Sebab dia berguru dengan seseorang yang dituang gurukan oleh anak murid yang mudah-mudah mensyirik, mengkafirkan orang yang hanya bercakap asbab. Mensyirik, mengkafirkan orang yang hanya bercakap asbab. Orang seumpama ni, dia ngaji guru yang seumpama ni. Hak ni ada rakaman belaka ni. Maknanya kalau kita rasa di hati kita perbuatan diri, usaha diri, kafir, syirik lagi bubuh. Ni pun ilmu karut belaka ni. Ilmu karut belaka. Kita masuk ni, maknanya sedap masakan kita ni garam. Garam. Ya, garam ke hak paling utama dalam masakan? Garam lah. Kenapa sesedap rasa makanan? Garam lah. Kalau tak ada garam kok, boleh tak? Tak ada garam, kita boleh masak. Boleh tukar tau. Garam tukar dengan kicap. Kan kicap masing kok kan? Tak boleh. Hak bahagian garam tu tak boleh tukar dengan kicap. Kan ada kicap masing. Jangan ambil kicap manis, kicap masing. Tak boleh. Jadi maknanya masakan tu sesedap rasa kerana garam. Syirik kepada Allah. Allah. Ni guru yang karut tapi dituang gurukan oleh anak murid yang jahil. Maknanya kita masuk tu kita rasa garam tu lah yang menjadikan masakan kita sedap. Syirik kafir dibubuh. Jadi maknanya selagi rasa di hati akan makhluk, itu masih lagi syirik kafir lagi. Itu bukan tauhid yang sebenar. Itu tauhid teori dia kata. Allah. Ini bukan belaka ni. Contoh lagi ni, hak guru yang karut naik kereta. Naik kereta dia banding kereta Mercedes dengan kereta kacil. Apa beza Mercedes dengan kacil? Mercedes ni dia sedap. Kacil ni dia mana kalau kita katalah Mercedes ni 100, bawa 100 kelajuan dia 100. Kacil 100, macam mana rasa? Oh, Mercedes ni stabil je. Kalau kacil ni berasa tak stabil je, dah kacil kecil. Jadi rasa stabil sedap ni kerana kereta mewah Mercedes. Rasa tak sedap ni kerana kata kacil, kereta mewah, kereta kecil. Syirik kepada Allah. Stabil tak stabil Allah buat, bukan Mercedes, bukan kacil. Ni karut belaka ni. Ada ni. Kan kena bawa kereta kan. Kalau kereta mewah kan sedap, bawa laju pun sedap. Lepas tu dia kata kita lalu kok jalan highway. Kita lalu kok jalan kampung. Kalau jalan kok jalan highway ni kita rasa macam sedap je. Sebab apa? Jalan street. Kalau lalu kok jalan kampung kok rasa letih je. Sebab apa? Sebab dia ni selekor banyak. Jadi berasa sedap, tubuh rasa tak letih kerana naik highway. Tapi kalau naik jalan biasa memang akan jadi letih. Jadi tak letih kerana highway, letih kerana lalu kot jalan biasa. Bukan Allah yang buat tak letih, bukan Allah yang buat jadi letih. Syirik dia kata. Kafir semua, tak ada tauhid lagi ni. Senang dia cerita. Jumpa doktor, jumpa obat, rasa lega je. Tu semua syirik belaka tu. Akidah tak betul belaka tu. Semua tu datang daripada perbuatan Allah. Kita buka lapu, cerah dah, tadi teraba-raba. Lepas buka lapu barulah cerah. Jadi cerah tu kerana buka lapu. Akidah salah. Yang menjadi cerah bukan lapu Allah Ta'ala. Ni ajaran apa gini? Tapi di tuan guru kat oleh anak buat yang jahil. Ini bukan tuan guru gini. Ini bukan tuan guru. Salah sangat-sangat. Salah di umbi salah.
Mana kalau lega-lega dengan asbab apa semua ni, hak ning ni tak ada akidah lagi ni. Tak ada akidah, belum beriman lagi, cuma Islam pada IC saja. Jadi banyak lagi lah pengajaran orang yang seumpama ni. Mudah-mudah menafikan iman seseorang, mudah-mudah menafikan tauhid akidah seseorang. Jadi saya contohkan dengan malaikat. Contohkan dengan malaikat. Malaikat barisan hadapan sama je, malaikat makhluk sama dengan manusia, hamba Allah yang lemah. Malaikat ni ibadur rahman, hamba bagi Tuhan yang bernama Rahman. Kita ni hamba, malaikat pun hamba, sama je. Tapi kita sandar kepada malaikat yang menurunkan wahyu, yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki, yang meniupkan roh, yang mencabut roh. Hakikinya yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, tu hakiki dia. Tapi tersandar kepada malaikat, itu hanya sandar kepada asbab zahir, isnad majazi saja. Quran kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, tu kan, itu malaikat Israel yang mematikan, maksud ayat tu. Tapi di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan, bukan malaikat Israel. Dah kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu, Israel yang mematikan, itu hanya isnad majazi. Allah yang mematikan itu hakiki. Ada ni. Mati kenapa? Kerana Israel cabut nyawa, majazi bukan hakiki. Hakikinya yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup oleh Allah dan memati oleh Allah, dan Allah Ta'ala atas satu amat kuasa. Tapi kita cakap isnad majazi, malaikat Israel lah yang mematikan. Sama je. Wa imam sebut malaikat, wa imam sebut makhluk yang lain, sama je, majazi bukan hakiki. Jangan kata malaikat barisan hadapan, tak betul fahaman gitu, sama je. Tapi sebagaimana kita menyandarkan pada malaikat, sama juga kita menyandarkan kepada makhluk yang lain, sama saja, hanya isnad majazi. Saya sebut tadi malaikat hafazah, malaikat yang jaga anak Adam. Dua malaikat yang jaga anak Adam. Ada ni. Mana jaga? Ini Allah Ta'ala jaga, tu hakiki. Betul, saya pergi pada contoh kita jaga kita tu sama je lah. Sama juga kita contohkan benda ni, abang jaga adik, kakak jaga adik. Kita pesan kepada hak kita kenal, tolong jaga anak saya tu duduk di asrama, jaga. Itu asbab. Hakiki Allah Ta'ala belaka. Ni kita jaga kita, hak COVID tu lah. Kita jaga kita. Ada tukar ceramah kata kalam syirik, perkataan mensyirikkan Allah. Mana kita jaga kita, Allah jaga kita. Itu hakiki. Kita jaga kita tu asbab. Tu malaikat hafazah jaga anak Adam, itu asbab. Hakikinya Allah, bukan malaikat hafazah. Tu timbul dia kata malaikat lain barisan hadapan. Kita tak boleh syirik, dia belajar guru sesat. Yang dituan gurukan oleh orang jahil. Itu bukan tuan guru gitu. Salah ajaran, salah bawakan. Sama macam takut pada makhluk tu lah. Takut pada makhluk, syirik. Tu sama belaka tu. Ngaji mana gitu. Ini saya pernah sebut semua ni. Hak tanya dengan tuan guru di foto ni tu. Baba, orang takut ke COVID ni syirik ke tak? Tapi baba ni jenis dia simple je. Benda soalan gitu, soalan bodoh panggil. Takut ke COVID syirik ke tak? Dah sama ni tak takut ke makhluk. Sama kau puang tak takut ke makhluk. Puang penakutnya. Duduk rumah seorang, takut tak? Takut lah. Takut benda. Takut ke orang. Orang tu makhluk.
Kelak aku. Tengok orang pelik-pelik sikit, nampak macam orang, takut dah. Ada ni. Takut ke makhluk tu? Mana? Syirik. Jadi pelik pertanyaan tu. Takut ke COVID syirik ke tak? Orang tanya soalan gitu. Tok Gupung, dia pun tanyalah, hak ramai-ramai ni ada bini dua, dia tanya. Tak ada seorang. Sebab apa? Takut ke bini. Syirik ke takut ke bini? Dia buat main gitu je. Soalan tu bodoh sangat. Dah orang hak ceramah kata takut ke COVID tu syirik, tu jahil sangat. Ada ni. Tambahan pula, takut ni benda ittirari. Bukan benda yang kita boleh kontrol, benda yang boleh kita buat, benda yang boleh kita halang. Takut ni bukan benda ittirari. Bukan benda ikhtiari, benda ittirari. Benda yang kita tak boleh nak kawal, takut ni. Lepas tu nak kata Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali, takut ni ittirari. Benda yang kita tak boleh, bukan bawah kawalan kita. Nak buat berani, nak buat takut, bukan. Orang yang takut tu kalau boleh nak buat berani, tapi boleh kawal? Tak boleh. Dia ada seorang di rumah tu, takut. Buat kok berani, boleh buat berani? Tak boleh buat. Mana takut tu benda yang bukan pilihan. Hukum pun tak ada. Tak ada hukum benda ittirari ni. Dibubuh syirik. Bayangkan. Jauhnya pemahaman. Jadi kena faham molek. Bab pegangan tu tak dah kita orang Islam yang beriman ni. Segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab percakapan asbab juga. Percakapan dia panggil isnad majazi juga. Itu bukan pegangan. Tapi kalau macam mana dia berpegang di akidah, tu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam Quran pun menyandarkan kepada asbab juga. Contohnya dalam Yasin tu, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Mimma tumbitul ard, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Adakah bumi boleh memberi bekas pada menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan bumi. Tapi Allah sandar kepada daripada barang di tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu bukan hakiki gitu. Itu majazi. Dan yang lain Allah berfirman, yumbitu lakum bihi zar'an wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli samarat. Menumbuh bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Dengan sebab hujan inilah maka tumbuh tanaman. Kalau bumi tu kering kontang, tidak turun air hujan, maka tidak akan tumbuh tanah-tanaman. Apabila bumi itu ada hujan, maka dengan sebab hujan itulah menumbuh bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Walau bukan kerana air hujan, Allah yang menumbuhkan, tapi Allah Ta'ala sandar dengan sebab hujan. Hujan tu hanya asbab zahir yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menumbuhkan tanaman bukan kerana asbab hujan. Itu hanya zahir saja begitu. Allah Ta'ala kuasa nak menumbuhkan tanaman di bumi yang kering kontang. Allah Ta'ala kuasa nak menumbuhkan tanaman walaupun atas batu sekalipun. Tapi Allah melakukan asbabnya, asbab yang adi dia panggil. Asbab hak berlaku berulang-ulang, Allah Ta'ala akan tumbuh tanaman di bumi yang ada turun hujan. Itu gitu. Maka Allah Ta'ala menyandarkan tumbuh tanaman tu dengan sebab hujan. Ada ni. Itu ayat Quran. Dalam hadis-hadis Nabi pun banyak. Luqaimatun yuqimna sulbahu. Nabi kata, beberapa suap yang membetulkan tulang belakang. Beberapa suap
yang membetulkan tulang belakang. Maknanya tu hak paling bagus, hak pertengahan. Makan 1/3 makanan dalam perut, 1/3 air, 1/3 untuk nafas. Pada ni. Jadi makna makan tu tak penuh lah, hanya 1/3. Air 1/3. Lepas tu untuk nafas 1/3 di perut kita tu. Jadi maknanya Nabi sebut air tu. Mana air kena ada 1/3. Dekat kesihatan kan. Dia menekankan berkaitan dengan perlu minum air banyak kan. Ada orang ni dia payah nak minum air. Dia payah nak minum air. Maka asbab air minum air tu macam-macam penyakit timbul di dianya. Itu pada zahir gitulah. Kerana dia payah nak minum air. Kalau minum air je mesti air manis. Air masak dia tak minum. Bahaya ni. Ada orang pasang gitu kan. Kalau air manis kok diminum tu siapa ke hok di patak gelas tu ditungging minum lepas titik dah tinggal. Patak gelas tu patak ni. Power tu lah setitik dah tinggal. Sayangnya kalau air masak payah nak bermulut. Jadi Nabi kata 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 untuk udara. Atau kalau kita orang biasalah. Ataupun Nabi kata luqaimatun yuqimna sulbahu, beberapa suap cukup dah. Beberapa suap mana ni? Beberapa suap yang membetulkan tulang belakang. Mana boleh? Boleh berdiri untuk melakukan amal ibadah. Tapi Nabi kata beberapa suap itulah yang membetulkan tulang belakang. Tak, bukan makanan yang menjadikan kita boleh betul tubuh. Allah Ta'ala buat. Bukan makanan. Tapi Nabi kata makanan. Pada ni cuma panggil asbab zahir. Jadi banyaklah hadis-hadis yang lain tu laginya. Aslu kulli da'in al-baradah wa aslu kulli dawa'in al-himyah. Nabi kata punca penyakit banyak makan, punca obat adalah pantang. Nabi kata banyak penyakit mari mana banyak penyakit ya. Mari daripada banyak makan. Nabi kata ni bukan doktor kata ni. Nabi mendahului lagi ya. Dan punca ini tiap-tiap obat adalah pantang. Kena pantang. Ni dok ni dia makan hok bisa. Lepas tu dia tak pantang. Badan ni dia pantang. Lepas tu dia makan, bisa tu, bisa tak berkah dia kata. Oh, nafsu nak makan. Bisa tak berkah. Kata bisa tak berkah. Lepas tu hok makan sedap tu berkah juga, tak usah duk makan lah. Bisa pun tak usah makan. Hok tak bisa pun jangan makan. Sebab apa? Hok bisa tak berkah. Hok tak bisa pun tak berkah. Tak usah nak makan-makan lah. Oh, tak nak makan bisa tak berkah. Ini nafsu nak makan. Mana Nabi kata pantang. Itu lebih utama dalam perubatan. Tapi hakikatnya bisa ke tak bisa ke, semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah. Allah yang bagi manfaat, Allah yang bagi mudarat. Allah yang bagi manfaat, Allah yang jadikan manfaat, Allah yang jadikan mudarat. Ada ni. Kalau kita pergi pada kitab-kitab, kalau kita pergi pada kitab fiqh lah. Kita duk ngaji kitab fiqh tu, ada disebut qada qadah. Ada sebut dok qada qadah dalam kitab fiqh. Kita ngaji kitab fiqh, ada sebut bab qada qadah. Tak ada. Air berubah dengan tanah, berubah dengan buah kayu, berubah dengan daun kayu, berubah kerana tempat lalu air tu lalu kasar hok masing, berubah kerana tempat takung air tu, berubah kerana tanah di telaga tu. Ada ni. Padahal yang merubahkan sifat air perbuatan Allah. Ada ni bukan tanah, bukan buah kayu hok jatuh dalam telaga tu, bukan daun kayu hok jatuh dalam telaga yang merubahkan sifat air, bukan Allah. Tapi dalam kitab ada sebut dak Allah? Tak ada. Itu isnad majazi. Jadi kalau betul-betul berpegang berubah air itu bukan perbuatan Allah, memang perbuatan tanah, memang perbuatan buah, memang perbuatan daun kayu, maka berubah air tak ada kaitan dengan qada dan qada Allah, itu kafir. Dah tu macam mana kita pekoh tu bahaya tu. Tak ada sebut qada dan qada, tak ada bahayanya. Kita ngaji kenal Tuhan dulu baru ngaji kitab pekoh.
Apa nak bahayanya? Itu cerita asbab. Tapi nak ceritanya, nak kata pekoh buat asbab. Air musyammas. Kenal air musyammas? Air yang dipanaskan oleh matahari. Di tempat yang mana negara tu kepanasan yang tinggi. Dalam bekas yang dalam bekas yang tidak menerima tukur, kita panggil. Bekas yang menerima tukur, bekas yang menerima tukur. Mana bekas menerima tukur dalam bab fiqh? Mana kalau tukur dia tu dia senyum je. Dia terima tu. Bekas besi lah, kita tukur dia okey je, dia kemik je lah. Bekas yang tidak menerima tukur, bekas tembaga, tak terima tukur, tertukur je skandal, pecah lalu dianya. Tapi kalau bekas besi, bekas yang menerima tukur dengan bahawa kita tukurkan bekas tu tak pecah, hanya kemik saja. Bekas ni. Tapi bekas tu menerima tukur ke tak menerima tukur ke, jadi kemik ke, jadi pecah ke, semuanya perbuatan Allah. Bukan perbuatan tukur tu. Ada ni. Tapi makna dengan kepanasan matahari. Adakah matahari itu boleh memanaskan air? Tidak. Panas air itu perbuatan Allah. Tapi ada tak kita fiqh sebut qada yang memanaskan air itu? Tak. Ia dipanaskan oleh matahari. Di tempat yang kepanasan dia tinggi, macam di negara Arab, bukan di tempat kita lah. Dalam bekas umpama bekas besi, sebab dia akan mengeluarkan beleming tu yang akan merosokkan liang-liang roma di kulit kita tu, yang akan merosokkan kulit kita nanti. Jadi bekas besi tu ia mengeluarkan beleming-beleming tu. Dah Allah yang menjadikan beleming, bukan bekas besi. Bila beleming tu kita kena di kulit kita, maka ni orang panggil apa ni? Inilah. Panggil apa ni? Liang rumah ni tertutup. Bukan Allah yang buat. Tapi kita tak ada sebut Allah pun. Itu panggil isnad majazi. Oh, kalau sandar kepada makhluk kafir, kita pekoh habislah kafir kok. Dengan air lah yang boleh menghilangkan najis. Tak. Hilang najis, hilang sifat najis, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan air. Kita istinja pula dengan air. Kita istinja pula dengan umpama batu. Tiap-tiap benda yang kasar yang boleh menghilangkan najis di tempat keluar tu. Adakah batu ataupun tisu boleh menghilangkan air najis? Tidak. Perbuatan Allah. Tapi nak kita pakai kata batu lah, tisu lah yang boleh menghilangkan air najis. Nak samuk pula, samuk kulit bangkai dengan benda yang tajam. Kalau zaman dulu dengan tahi burung merpati. Kalau zaman dulu dia kulit bangkai ni dia banyak lemak. Jadi nak jadikan kulit bangkai najis ni jadi suci, dia akan ambil tahi burung merpati untuk menghilangkan lemak-lemak di kulit bangkai ni. Kalau sekarang kok menggunakan asid lah. Kalau sekarang, adakah tahi burung merpati boleh menghilangkan lemak di kulit bangkai? Perbuatan Allah, bukan perbuatan tahi burung merpati, bukan perbuatan asid kalau kita sekarang. Ada. Mana fiqh ada sebut tak qada? Tak ada. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Tuak jadi cuka bila bubuh obat. Kan dia? Tuak jadi cuka dengan sendiri. Faham tuak? Kita katakan ni kena hura pula. Tuak tu kalau kita tuak masang lah. Kita Terengganu ni tuak tu boleh, orang Terengganu kita minum tuak. Tuak tu najis, mana boleh minum. Hak boleh minum tu nira. Ada ni. Sekarang ni kalau kita tengok di pasar tu, dia tulis dua dah. Tuak, lepas tu senggang, nira. Tuak ke nira, tanya dia. Tuak bahasa orang Terengganu, nira tu bahasa standard. Ada ni. Hak kita, hak tak boleh minum tu, tuak masam. Ada ni. Tuak masam tak boleh minum lah, tu najis. Tapi kita ni, hak tuak masam tu, hak tuak tu, nira tu panggil tuak. Dia nira tu, pokok tu nira. Hak masam tu, tuak dia panggil. Jadi kalau orang Terengganu hebat. Bulan Ramadan buka puasa dengan tuak. Mabuk orang Terengganu. Ada?
Ada bulan puasa minum air teruk hok najis tu. Hok jadi mabuk. Bukan. Tu nira. Jadi kita bahasa Terengganu gitulah. Jadi teruk yang masam ni. Hok di jalan fikri tu kan. Dia cuka nira tu. Teruk jadi cuka dengan sendiri. Maka cuka nira tu hukumnya suci. Sebab apa? Sebab teruk jadi cuka dengan sendiri. Bukan kita berubat. Tapi hakikinya ada ke benda jadi sendiri? Tidak. Allah yang menjadikan air teruk kepada cuka nira. Bukan jadi sendiri. Apa makna kita pekoh kata jadi sendiri? Dengan bahawa kita tidak bubuh obat. Nak cepat ni. Cuka nira habis dah ni. Ramai orang nak beli. Dia pun bubuh obat. Maka teruk pun jadi cuka dengan cepat. Maka cuka yang bubuh obat seumpama tu hukumnya kekal najis. Tapi adakah jadi sendiri? Adakah teruk jadi cuka cepat kerana obat? Tidak. Semuanya perbuatan Allah. Tu kita pekoh. Ada ni. Hanya sandar kepada asbab. Sandar kepada makhluk je. Tak ada salahnya. Kan? Contoh kalau kita nanti kita bicara melepas bab aurah tu tak dalam hak panduan ni bagi pesakit tu kan. Dia syarat sah sembahyang menutupi aurah dengan sesuatu yang menutupi warna aurah. Yang menutupi warna aurah. Mana kalau nipi bayang tak apa. Janji menutupi warna aurah. Menutupi warna. Ada kain lah kita kata, bukan plastik. Plastik menutupi tapi tidak menutupi warna. Itu tidak sah sembahyang. Pakaian yang menutupi warna aurah dalam kitab fiqh. Berpegang semata-mata pakaian itulah yang menjadikan aurah kita tertutup, bukan qada dan qadar Allah, kapi ijma' ulama. Berpegang di akidah semata-mata kain itulah yang menjadikan aurah kita tertutup, terlindung. Pakaian itulah semata-matanya yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu kapi ijma' ulama. Yang menjadikan aurah kita terlindung, Allah yang buat, bukan kain tu yang buat. Tapi kita fiqh kata kain itulah yang menutupi warna aurah, bukan kain yang menutupi warna aurah. Allah yang menutupi warna aurah kita, bukan kain tu. Tapi kita fiqh kata dengan sesuatu yang menutupi warna aurah, umpama kain, dengan kain yang menutupi warna aurah. Adakah kain yang menutupi warna aurah? Tidak. Perbuatan Allah. Tapi kita fiqh sebut tak perbuatan Allah? Tidak sebut. Kalau betul-betul berpegang kain yang menutupi warna aurah, tu kapi gitu. Ada ni. Tapi nak cerita kita fiqh dah sebut pun qada. Itu cerita asbab saya tak fiqh pun. Kan ni. Ni kena faham lah ni cerita bab pegangan. Hak percakapan hanya percakapan isnad majazi. Beringat molek dengan hak pengajaran yang salah, yang terpesong. Yang pernah saya sebut contoh sebelum ni, ada satu program penerangan berkaitan dengan COVID. Yang berkaitan dengan vaksin. Bukan vaksin COVID, vaksin kanak-kanak. Ni cerita sebelum COVID lagi lah ni. Jadi penerangan vaksin kanak-kanak tu ada orang agama yang tidak bersetuju dengan vaksin kanak-kanak. Dia kata kerana kanak-kanak ni sudah ada dengan antibody apa? Antibody panggil dah. Di kanak-kanak sudah ada antibody, dengan antibody itu sendiri boleh dah nak melindungi kanak-kanak daripada sebarang penyakit. Tak payah vaksin-vaksinnya. Sebab apa? Sebab dia ni pandai, ada doktor lagi ni. Dia pandai doktor lagi, dia pandai serba-serbi. Ni dia angkat di tuan guru ni. Jadi doktor mari buat penerangan hak vaksin kanak-kanak. Dia pun bercakap. Makna Tuhan jadi dah antibody pada kanak-kanak. Dengan antibody itu sudah dapat melindungi kanak-kanak daripada penyakit. Bila doktor kata vaksin, dia kata doktor tak ada tauhid. Sebab doktor kata vaksin. Tak ada tauhid doktor diwi depan orang ramai. Doktor pun senyap je. Walah sama je. Doktor kata vaksin, dia kata antibody. Apa bezanya?
Vaksin makhluk. Oh, tak ada tauhid doktor sebab kata vaksin. Dah kamu kata antibody makhluk. Kamu tak ada tauhid juga. Tapi doktor tu dah erti. Kalau doktor erti, tonyoh dahi. Kata kita tak ada tauhid. Siapa nak kata kita tak ada tauhid? Dah doktor kata vaksin, dah kamu kata antibody. Ada ni. Jangan pula kata antibody tu semula jadi daripada Allah. Vaksin ni daripada manusia. Sama je. Walaupun vaksin daripada manusia, tetap daripada Allah. Kalau kata antibody ni bukan manusia buat, semula jadi. Dah Allah Ta'ala buat vaksin tu. Antibody, dah vaksin Allah Ta'ala buat. Orang buat, doktor buat. Tak ada, makhluk tak ada perbuatan. Kalau orang salah faham, dia kata tak boleh nak samakan antibody dengan vaksin. Sebab antibody ni direct daripada Allah. Vaksin ni bukan daripada Allah, direct daripada Allah. Zahir je Tuhan pelaku pada seorang manusia. Sama je. Antibody di kanak-kanak, vaksin ke hot doktor buat, hakikinya daripada Allah Ta'ala belaka. Tapi dia nak bahas sebab dia pandai bab perubatan ni. Pandai sungguh ke? Pandai ke dia doktor dah kali pandainya. Sama je. Tak salah. Sekarang ni dia nak cerita antibody, cerita je lah, tak ada salah. Tapi jangan menafikan tauhid doktor yang kata vaksin. Salah situ. Nak bahas, dah air vaksin dah, antibody cukup. Doktor kata vaksin dah, air vaksin dah, antibody cukup. Tak apa waktunya. Dah, doktor tak ada tauhid. Sebab apa vaksin? Yang dia antibody sama je sebenarnya. Ni tak reti sangat-sangat. Tapi mungkin dia akan pusing pula. Lain, antibody lain. Sebab tu daripada Allah direct. Vaksin daripada manusia. Daripada Allah Ta'ala direct. Tak ada perbuatan manusia hakikinya. Keesaan pada perbuatan kan? Kan makhluk tak ada perbuatan kan? Semuanya perbuatan Allah. Sama je lah, antibody ke perbuatan Allah, vaksin ke perbuatan Allah. Ada ni. Itu kata kena beringat molek. Kena beringat. Golongan-golongan yang mudah-mudah menafikan keimanan, mudah-mudah menafikan ketauhidan. Hanya kerana percakapan asbab, hanya kerana hati lupa kepada af'alullah, hanya rasa pada makhluk, dia menafikan tauhid. Siapa kata tak ada iman, hanya Islam pada IC sahaja, itu bukan mereka tu. Ada kena beringat sikit lah. Kita bicara pegangan. Kita berpegang sekalian yang berlaku adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi dan tidak ada perkara yang berlaku secara turut-turut, tidak ada. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Bergerak tubuh, bergerak barang di tubuh, gerak barang tu perbuatan Allah. Diam tubuh, Allah yang diamkan. Bila tubuh diam, barang yang banyak di tubuh kita pun diam sama. Diam barang di tubuh kita, perbuatan Allah. Kita bangun, perbuatan Allah. Bila kita bangun, barang pun naik sama. Kalau kita bangun, kain baju duduk letak, mana kamu? Duduk bangun lepas dia. Kita bangun ni, tapi baju kain dia kita duduk letak, tak bangun. Mana kamu? Tak balik lepas dia. Nak balik macam mana? Bangun, kain duduk bawah juga. Telanjang jadinya. Jadi bila bangun, kain baju pun naik. Bangun tubuh badan kita, perbuatan Allah. Naik barang di tubuh badan kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara turut. Semuanya keesaan Allah pada perbuatan. Semuanya datang dari perbuatan Allah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi kemudian insya-Allah lah kita akan pergi pada bicara bab ikhtiar usaha, ahli sunnah jemaahnya macam mana, qadariyah jabariyahnya macam mana. Walaupun sebelum ni saya sudah berulang-ulang tekan berkaitan ikhtiar dan usaha. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha, walaupun hakikinya ikhtiar usaha hamba tetap qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Biasa kita ni 40 minit je. Hari ni jadi jadi lebih hari ni. Kita kitab yang kedua, kitab yang ketiga tu berapa minggu dah tak adanya. Dah payah dia. Masa singkat. Dah biasa tempat lain 2 kitab je.
Majid Sultan Muhammad ni ada 3. Ketiga kitab ni kena 2 jam. Tahu? 2 jam duduk latar, duduk bangun tau. Ya. Kalau duduk atas kursi, masa di tasing tu tak apa lagi. Duduk atas kursi kaki noneng kaki tu. Mana? Orang noneng tau. Noneng kaki tu tak apa lagi tu. Duduk atas latar go. Lah. Dah mai duk nyocok tu go, ilmu tak masuk dah lah. Bila nak habis? Bila nak habis dah? Bergelisah sekali nak berlunjuk, ada kitab depan, ada orang depan. Betul, ada orang duduk luar, duduk atas kursi tu sebab dia keuzuran. 2 jam gitulah. Tapi kalau kita nak 3 kitab, nak sedap memang 2 jam lah. 40 minit baru sedap. Tapi kawan sengaja kuliah maghrib 40 minit 2 kitab, 20 minit. Allah, kamu mengajar mana? Dia mengajar jalan je. Lepas tu minggu lepas kamu hurau ke tak? Minggu lepas kita ajar dah hurau apa lagi, dia kata. Orang tak ingat dia punya pasal, dia kata. Senang. Sungguh senang gitu. Dah kita ni nak mula kitab minggu lepas kita ulang dulu. Siapa ke ada orang sengaja mari lewat. Bapak mari lewat. Hak mula-mula kuliah tu ulang minggu lepas, dia kata. Dia kata mari lewat. Jadi kalau mari lewat pun tak ada lagi, tak sambung lagi, dia kata. Tak sambung lagi. Tak, kuliah maghrib 40 minit, boleh 2 kitab 20 minit. Memang tak urah hak minggu lepas, dia pakai jalan je. Sebab kita ngaji pondok gitu, dak hurah hak kuliah sebelum. Pondok dak apa sebab dia harian. Hari ni, esok, lusa dak hurah dah. Kemarin barunya. Kita ni kelas mingguan. Tu nasib baik mingguan. Kalau jenis 2 minggu sekali, kalau jenis sebulan sekali, jenis sebulan sekali. Sebulan sekali. Tamu hurah 2 bulan lepas. Lepas tu buku cukup tak? Ada ke tak ada buku? So ada ke nanti? Ada ke? Siapa kita ada? Orang daripada KA ni tolong photostat Damansara. Orang dia Damansara. Dia pergi belakang tu tahu nak unak lagi belakang. Dia photostat di UiTM kepada dia. Terengganu tak ada photostat, Terengganu ada. Terengganu tak ada photostat. Alik orang puan okey dah tau. Jadi berat sebelah dah. Alik orang puan boleh awal, alik orang lelaki tak boleh. Alik orang lelaki boleh senyap je, steady je orang lelaki. Orang lelaki steady je, orang puan tak ikut ada ke tak ada? Tak ikut puan ada belakang dah. Ada ke tak ada? Ada ke dah? Ada ke dah? Ada lagi atau tak ada tu? Orang lelaki pun ada lagi atau tak ada? Photostat di Terengganu dengan pulau. Yelah photostat biasa, tak payah warna-warna pun tak apa. Hitam putih je. Warna mahal. Hitam putih tu berapa je? RM9 sekali dengan sekali apa dia panggil apa? Laminate dia tu sekali RM9 je syuting. Hak asalnya hak percuma je, hak kerajaan. Percuma je ni percuma je. Hak kerajaan. Dah, lepas tu dah tak jumpa sumber. Tak jumpa sumber. Kalau jumpa sumber insya-Allah nah. Kita sambung hak di muka 16 tu. Hak nombor 4. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 4. Ini syarat solat yang keempat. Dilakukan dalam keadaan menghadap kiblah. Itu syarat sah sembahyang. Menghadap kiblah ni, menghadap ain kiblah, Kaabah tu.
Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, termasuk pandangan Imam Ghazali dan jumhur kebanyakan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali menghadap jihah Kaabah. Jihah, bukan ain. Ain ni Kaabah tu, empat persegi. Jihah ni maknanya hala. Kalau kita gak hala ke barat lah, kalau kita barat dah. Hala ke barat. Ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, tu masih lagi sah semayang. Itu pandangan Imam Ghazali. Tapi pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, wajib menghadap ain Kaabah. Kalau dalam Masjidil Haram, itu ijma' ulama. Wajib menghadap ain kiblah. Ain betul, ain Kaabah tu. Dalam Masjidil Haram, di tempat yang nampak Kaabah. Masjidil Haram ni kalau dia tingkat atas tak nampak Kaabah juga. Ada ni. Di tingkat atas tak nampak Kaabah. Jadi tingkat atas dia akan menghadap tak kena Kaabah, Kaabah duduk bawah. Dia memang ada pandangan. Di antaranya pandangan dalam mazhab Maliki. Dia tak boleh semayang di tempat yang tinggi. Sebab apa? Dia sudah tidak menghadap Kaabah. Kaabah duduk atas tanah, duduk atas, duduk bawah, bukan duduk atas. Tapi jumhur mazhabnya, walaupun Kaabah tu bawah, dia kiblah sampai ke Baitul Izzah. Dia kiblah sampai ke Baitul Izzah. Lepas tu ada pandang menyatakan tak boleh semayang atas kapal terbang. Ini bukan pandangan mazhab Syafi'i ni. Sebab dia semayang tempat tinggi. Kaabah duduk atas bumi. Kamu semayang atas tu. Ni ada pandangan lah. Jadi ada pandangan, makna kalau semayang di Masjidil Haram tingkat atas tu, tak kena Kaabah lah. Sebab Kaabah duduk tingkat bawah. Dia duduk tingkat atas. Tapi kebanyakan mazhabnya, jadi kiblah ni sampai ke Baitul Izzah ni. Maknanya. Jadi daripada Baitul Izzah, kalau buang batu, memang dia akan sampai betul-betul di atas Kaabah. Jadi kiblah ni sampai ke atas. Mana kalau disemayang di tingkat atas Masjidil Haram, semayang di hotel ke, dia menghadap kiblat dah. Tapi apabila tak nampak je ain kiblah, sebab dia duduk tingkat atas, maka tak wajib yakin sebab tak nampak. Hak wajib yakin apabila nampak. Lepas tu wajib yakin pula menghadap empat persegi je pada ni. Kena yakin, kena tengok molek. Kemudian menghadap Kaabah ni pula dengan sepenuh dada. Ni cerita dahulu. Sekarang ni dia ada bulat dah kedah. Sekarang ni dulu tak ada bulat. Ni cerita tunggu saya lah. Orang Malaysia, orang Indonesia ni kata dia nak betul soft. Dia nak betul, orang kata belok dah lah. Dia nak betul pok dia. Dia macam duk kapung. Kapung. Dia masa tu tak ada lagi lah di latar ni, tak ada lagi. Orang suruh tu, dia nak straight pok dia. Mana kalau lah dia menghadap Kaabah tu, oleh kerana dia betul gitu, separuh dada je kena Kaabah, separuh dada ni sudah tepi Kaabah, tak sah semayang. Badan ni. Sebab tu dia jadi bulat tu, sebab nak ada ain Kaabah. Tu sepakat ulama kalau dalam Masjidil Haram dalam keadaan nampak Kaabah tu. Luar daripada Masjidil Haram barulah timbul. Mazhab Syafi'i tetap wajib menghadap ain diri Kaabah empat persegi tu, tapi dengan zan. Dalam Masjidil Haram dengan yakin. Luar Masjidil Haram dengan zan. Dengan kuat jangkaan di hati, dengan ada tandaan-tandaan. Sekarang ni tandaan kompas lah sekarang ni. Kompas sekarang kan mudah kan, dah telefon pun ada apa semua sekarang. Tapi masih lagi menghadap ain Kaabah mazhab Syafi'i, walaupun kita duduk kapung. Tapi dengan zon, bukan dengan yakin. Yakin apa kita tak nampak. Tapi jumhur mazhab yang lain, kebanyakan mazhab yang lain, termasuk pandangan Imam Ghazali, tak syarat menghadap ain Kaabah, menghadap arah hala-hala. Mana kalau kita hala ke barat. Jangan ke utara, jangan ke selatan.
Ke timur, lagilah tu membelakangkan. Terus ke timur tu membelakangkan. Ke utara, selatan pun jangan. Nak hala ke barat. Tu arah dia panggil. Maka di sini timbullah persoalan terkadang kiblah salah. Kiblah salah. Terkadang kiblat salah tu kiblat masjid. Masjid itu puluh tahun dah masjid itu. Cek kemudian kena kiblat orang tua letak dahulu tu tak betul. Nak kira macam mana tu? Tak pernah jumpa masjid yang mana dia punya line soft dia tu sudah jadi sengit. Tak pernah jumpa. Ada ni. Kalau dahulu kok masjid itulah masjid menggambar tengah tu dahululah. Dia line soft tu jadi sengit. Sebab apa? Sebab bangunan masjid tu tak betul. Tapi masjid tu sudah lama. 100 tahun dah kita masjid itu. Macam mana tu? Kalau mazhab Syafi'i yang muktamad, siapa-siapa yang sembahyang di masjid itu kena qada semua sekali sembahyang dia. Sah dah orang lelaki. Jumaat dia tu setahun berapa kali Jumaat? Setahun 12 kali 4 jadi 48 kali Zuhur tak? 50 kali Zuhur lah. 50. Jadi orang lelaki kampung tu tetap dah Zuhur kena qada 50 kali untuk setahun. Dah kalau 10 tahun 500 kali Zuhur. Kalau dia duduk kampung tu 20 tahun 1000 kali fardu Zuhur. 40 tahun duduk kampung tu 2000 kali Zuhur dia kena qada. Nak qada Jumaat tak boleh. Orang lelaki mesti dia mayang di masjid hari Jumaat. Jadi Jumaat dia tidak sah sebab kiblat dia salah. Maka kena qada dengan Zuhur. Dah setahun 50 Zuhur. 10 tahun 500 lah. 40 tahun 2000 Zuhur lah kena qada. Lepas tu hak Jumaat 5 waktu di masjid tu kok. Kira lah. Kamu Jumaat di masjid berapa tahun dah? Saya 10 tahun dah Jumaat masjid tu. Kira. Kira 10 tahun. Dengar dia orang hak mari semua sekali, mujur kat aku pergi semua sekali. Dah hak mari semua sekali mujur lah. Mujur tak mujur pun 10 tahun 500 kali Zuhur, 10 tahun mujur tak mujur pun. Itu mazhab Syafi'i pandangan muktamad. Lepas tu ke warna tu hak lepas-lepas dah pakai pandangan Imam Ghazali. Pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak syarat menghadap ain Kaabah. Salah ke kanan, salah ke kiri, tapi masa lagi jihad hala Kaabah sah semayang, tak kena qada lah. Kalau tidak paruklah. Guna. Dah sedar kemudian masjid tu 100 tahun dah kita kata. Nak kira mana? Sama juga kita rumah pusaka bukan rumah kita pun. Mana rumah toki kita, boleh ke mak ayah kita. Kita cucu duduk rumah tu. Kena kiblat hak toki kata zaman dulu tu tak betul. Lepas tu macam mana? Ada ni. Kena qada lah. Kena qada lah. Kalau pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Tapi pakai pandangan Imam Ghazali, sah dah semayang. Sebab masih lagi hala kiblat. Tu jihad dia panggil. Ada ni. Dia jihad ni mana hala lah. Mana kalau kanaki pun sah. Jangan ke barat, jangan ke utara, jangan ke selatan. Kalau ke timur tu membelakangkan terus. Dia menghadap kiblat ni dengan dada, kemudian menghadap ain kiblat, zat kiblat kalau mazhab Syafi'i kita yang muktamad. Menghadap jihad hala kiblat pada kebanyakan ulama. Ini kalau bicara bab menghadap kiblat. Ada ni. Sebelum ni kita sebut dah hak berkaitan dengan orang semayang melentang atas belakang, sebut dah kan. Sebab orang semayang berdiri, orang semayang duduk, orang semayang mengiring, kiblahnya kira di dada. Sebab kiblat kira di dada. Muka ke kanan, muka ke kiri tanpa ada hajah, hukumnya makruh. Kalau berpaling ke kanan, berpaling ke kiri ada kerana, maka tidak makruh. Kita dalam sembahyang,
Tiba-tiba cucu kita duduk main kawasan kita pun tengok, takut dia buat apa-apa benda yang bahaya kan. Kita berpaling tu tak makruh sebab ada hajat. Jangan kita dah semayang, cucu kita masuk bilik kita. Kita berkerah, apa budak ni buat dekat? Tengoklah, tengok. Jangan paling ada, paling muka, tengok. Tak boleh berpaling muka tu makruh tanpa ada hajah. Kalau ada hajah tidak makruh. Jangan buat keras sangat kok. Kita paling muka, lepas tu cucu pun kenyik. Aku ada gambar. Kita pernah tengok cucu kenyik mengelar orang tua tu. Dah, apa benda tu mayang dia paling tengok kita. Yang budak tu masuk tahu dah tok semayang. Dia nak ambil benda tu. Tok ni paling. Tok semayang ke dok tok berpaling tengok orang ni. Berpalinglah sebab ada hal, ada hajah, ada kerana. Tak makruh. Yang nak kena jaga adalah dada. Jadi kiblat ke di dada. Hati hak dulu kan. Kita semayang melentang atas belakang. Dada sudah ke langit, bukan ke hadapan, ke kiblat. Kalau katil tu katil hak boleh pusing, hak comel tu, kita wajib kena angkat katil dia. Biar duduk gitu. Bukan angkat tegak gini, jatuh kawan tu. Angkat sedikit, biar duduk gitu. Dia katil asalnya melentang gitu kan. Jadi dia pun kaki dia ke arah kiblat. Maka kita pusing katil tu biar naik sikit. Naik sikit sedikit, dada menghadap kiblat. Hak ni lah. Hak ni hak dok standard ni manual. Hak ni. Hak pecek. Hak pecek ni lah. Orang hak uzur tu dia pecek, nak saya dia pecek. Lepas tu dia pecek, dia habis pecek. Lepas nak dia tengok, dia kata tu dia selit dia tu. Dah hak ni. Hak automatik je. Hak ni hak manual pusingnya. Tapi kalau katil biasa, katil besi biasa tak boleh angkat, maka wajib berbantal untuk biar muka dia terangkat sedikit, muka menghadap kiblat. Kita bicara dah dahulu. Bila muka menghadap kiblat ke di muka, sebab dada hadap ke langit, maka hak ni tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri. Hak tadi boleh berpaling kalau ada hajah, sebab kiblat duduk di dada, boleh tu tengok. Boleh tu tengok. Kiblat dada tak bergerak. Tapi apabila semayang atas katil besi biasa, katil kayu biasa tu, jadi dada tak kira dah sebab dada ke langit. Maka wajib berbantal, maka kiblat sudah kira di muka. Pada ni. Maka muka ni tidak boleh berpaling ke kanan ke kiri, wa imma pada masa kita memberi salam yang pertama. Tak boleh berpaling. Hanya kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan berpaling lah. Jangan berpaling. Mana kalau kita jaga orang tua kok, sampai masa nak beri salam tu, di semai melentang atas belakang, kita standby lah. Dia nak paling je, kita pegang dia punya pik muka dia tu. Jangan dia paling. Dia nak paling dah. Dia tak ingat dah. Kita beri salam ni, mesti berpaling ke kanan ke kiri. Tak berpaling tu, tak beri salam kau panggil. Kalau silap tanya orang hot tu, mana rukun salam? Mungkin dia kata, ni rukun salam paling. Rukun salam tu rukun kauli. Assalamualaikum. Berpaling ke kanan, berpaling ke itu sunat hai'ah je. Jadi nak berpaling, kita jagalah dianya. Nak berpaling. Tapi kalau dia berpaling sekalipun, tapi masih lagi arah kiblat, hak tadilah masih lagi sah semayang. Sebab dia masih lagi arah kiblat. Yang kita jaga ni mazhab Syafi'i kita menghadap ain kiblat. Jangan ke kanan sedikit pun, jangan ke kiri sedikit pun. Tapi kalau dia berpaling ke kanan, tak apa lagi. Sebab apa? Masih lagi arah kiblat. Berpaling ke kanan bukan berpaling sampai ke utara selatan. Itu masih lagi arah kiblat, masih lagi arah hala kiblat. Ni cerita bab kiblat. Pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya. Namun solat tersebut perlu diulang kembali, diulang semula, diulang ni habis waktu qada. Kalau masih lagi ada dalam waktu, dia panggil i'adahkan ulang. Ada tanya dah ulang semayang, ulang mana apa? Qada bila habis waktu. Setelah sembuh menurut mazhab Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Hanafi, pesakit yang tidak mampu menghadap kiblat boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya, dan solat tersebut sah tidak boleh diulang. Itu mazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi ni, kalau dia sembahyang memang tersalah kiblat, nyata kemudian mazhab Hanafi sah je sembahyang, tak kena ulang dah. Kita mazhab Syafi'i, kita sembahyang siap-siap sudah dah. Tuan Muhammad kata, kamu sembahyang tu tak betul tu. Dah kan kamu letak dah sejadah. Saya dah letak lagi tu, saya buat apa gitu, dah letak molek lagi. Kalau mazhab Syafi'i kena sembahyang semula. Kalau mazhab Hanafi tak payah dah. Ada ni. Dia kita sembahyang rumah orang. Tuan rumah ke macam ni, dia letak sejadah ke, kita macam mana tak tahulah. Jadi kita sembahyang tak kena kiblat. Sudah bawa tuan mau tahu, kemayang kat mana tadi? Salah mazhab Syafi'i dah semula, mazhab Hanafi tak ayah. Sebab kita semayang tu dengan kiraan hati kita betul dah dengan kiblat. Cuma perkiraan kita nyata salah kemudian. Mazhab Hanafi tak kena ulang semula. Mazhab Syafi'i wajib kena ulang semula. Ni hak dalam keadaan keuzuran ni. Duduk di hospital. Duduk di hospital ni, dia sebelah menghadap kiblat dah. Sebelah tidak menghadap kiblat. Kan di hospital ni kan dia hala kaki ke kaki kan? Dah. Kan dia punya line tu kan hala kaki ke kaki. Mana ada sebelah menghadap kiblat tau. Kedok juga, kedua-dua dok belaka. Mana sebelah menghadap kiblat, sebelah tidak menghadap kiblat. Dan kita minta doktor tu letak saya menghadap kiblat, saya nak semayang. Ada ni. Lepas tu nanti kan belawang orang lain pula orang nak semayang juga. Tak usah duk using lah, tak belawang je. Tak duk belawangnya. Tak semayang-semayangnya di hospital tu. Kita jangan dah suka sungguh ni. Tak semayang. Tak semayang. Pakok piyuh atas kepala. Gi bila air sekejap-sekejap bila air. Sekejap-sekejap bila air. Mana boleh urus diri sendiri. Semayang tidak. Faham masalahnya apa? Saya kodoklah di rumah nanti. Tak ada ajaran itu, tak ada. Ada orang gitu. Tak apalah, nanti saya kodok bila balik rumah nanti. Pakai kopiah kan ayah haji barangkali. Pergi bila air sendiri. Bukan kata hok melentang, hok wayar penuh di dada. Bukan. Tak semayang. Tanyalah di hospital. Keping memang keping dah. Tapi keping di hospital ni gitulah. Sebab yang ada di hospital tu orang silih berganti. Keping ceramah. Lepas tu hak kita ceramah tu esok balik dah. Lepas tu kali orang lain pula mari. Ada ni. Jadi memang dia ada di hospital ni. Kemping solat memang ada. Tapi begitulah. Faham tak ni? Di hospital ni ustaz seorang je. Orang kata Ustaz Rusli di hospital Kota Terengganu tu. Kemudian pula di Malaysia ni ada berapa ratus hospital. Ustaz ni tak cukup. Tak cukup seorang untuk satu hospital, tak cukup. Lepas tu Ustaz Rusli kata dia kadang-kadang kena pergi Johor, kena pergi mana. Sebab apa? Mana kalau kita katalah ni. Mana kita kata hospital ada satu Malaysia ada 300 contohnya. Ustaz ada 200 gitu je. Dan ustaz ni pun pinjaman daripada JAKIM ke gitu, pinjaman. Bukan kaki tangan Kementerian Kesihatan. Gitu tak silap saya lah. Bukan kaki tangan Kementerian Kesihatan. Mereka kaki tangan JAKIM, mana dipinjam. Kaki tangan kerajaan lah, tapi bukan kaki tangan Kementerian Kesihatan. Tapi untuk hospital tu tak cukup pun. Hanya untuk seorang ustaz untuk satu hospital. Jadi hospital besar, seorang ustaz lelah. Mana ni? Memanglah dia ada buat kempen untuk solat, tapi macam sebut tadilah, pesakit ni silih berganti, bukan pesakit yang sama. Orang lain pula masuk. Faham tak ni? Itu kita boleh muhasabah lah, boleh nilai kualiti sembahyang orang kita. Kualiti dia. Sembahyang sebenar ataupun tidak. Orang sembahyang sebenar, insya-Allah tak akan tinggal sembahyang. Ketika sakit lagilah tidak akan tinggal sembahyang. Sebab apa? Mati bila-bila masa. Orang segar pun mati bila-bila masa, sama telah pula orang sakit. Seorang mati. Mati depan mata. Tu hak bawah dia tu.
Kalau kita pergi dulu kan, kita ziarah seorang, namanya dah pakcik depan tu, mati dah. Mana seorang mati. Maknanya pesakit ni dia melihat pesakit lain meninggal, tapi dah semayang. Itu maknanya semayang ni semayang dah, bukan semayang sebenar. Kalau semayang sunat, insya-Allah saya jumpa dah orang-orang belajar ni, dia akan jaga semayang. Letih tak letih pun tidur dalam semayang. Tidur. Dah. Letih sang. Semayang pula buat jamuk pula. Jamuk tak boleh kosong pula. Jamuk kalau boleh kosong 2 rakaat, okeylah. Jamuk serta tamam. Kena 4 rakaat. Lelah kawan tu. Letih lah. Akhirnya tidur. Tak apalah. Dah semayang biasanya semayang atas kursi kan. Dia tidur punggung rapat, wuduk tak batal. Semayang tak batal lah. Kita kejut dia, kita pun bimbing balik. Kejut dia, kita mula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Contoh masa tidur tu, masa dia tengah baca Fatihah. Kita bimbing balik. Dia pakai sambung semula. Dia tidur tak batal semayang. Dia tidur ni berkaitan dengan wuduk. Tapi macam mana kalau pesakit tu tidur melentang? Macam mana? Mazhab Hambali tidur melentang sekalipun tak batal wuduk atau tidur sekejap. Tidur lama baru batal. Kita tak batal jugalah. Melentang ni dia tertidur. Kita kejutkan dia, kita bimbing dia dengan baca Fatihah ke. Ada ni. Kita pakai pandangan tak batal lah. Kalau tidur semayang kerana duduk tu memang tak batal wuduk. Punggung rapat dia kursi. Kalau dia sampai melentang, mazhab Syafi'i kita, kalau tidur melentang sekejap batal dah. Mazhab Hambali dia tak batal. Dia kalau tidur lama baru batal. Batal orang duduk Mekah, dia kata pelik, dia kata tidur melentang, tidur keroh-keroh bunyi. Orang komak dia bangun semayang. Oh, mari Mekah jahilnya. Kamu jahil. Masa dia tak batal. Dia kata tidur bunyi. Tidur sementara tunggu iqamah ni. Tidur bunyi. Orang komak dia bangun semayang saja. Kau boleh tengok jahil. Nak pergi Mekah sangat jahil. Kena-kena dia jahil. Itu mazhab dia tak batal. Dah tidur melentang. Dia tidur macam mana sekalipun, janji sekejap tak batal. Kalau tidur lama walaupun duduk atas kursi pun batal. Itu mazhab mereka. Kita tak. Kita kalau tidur atas kursi lama mana pun tak batal. Sebab dia duduk punggung rapat di latar. Tidur melentang sekejap pun batal. Itu mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau tua kita tidur ni, dia lena, kita kejutkan, kita sambung je semayang. Tak batal wuduk lah kita kira. Ada ni. Mana kalau orang hak belajar sungguh, siapa begitu pun nak semayang lagi. Walaupun kita kata letih sangat pun nak, ni hak panggil apa? Kualiti semayang yang sebenar. Tapi kalau masuk hospital, kalau Terengganu ni kau memang dah tahulah Darul Iman. Ke mana? Bukan Terengganu, Darul Iman. Darul Iman, tinggal solat mudah-mudah. Ni wallahu alam lah. Setakat saya pergi masih di hospital di Kelantan tu, alhamdulillah semayang mereka jaga. Mereka jaga semayang. Itu cerita secara umum lah. Mungkin dia tinggal. Tapi pernah orang mocik tu dia diziarah besang dia. Diziarah besang dia. Kemudian adalah jururawat cakap dengan mocik Terengganu ni. Mocik boleh tak nasihat mocik itu supaya dia semayang. Sebab dalam wad ni dia seorang je tak semayang di Kelantan. Orang lain tu berat dia lagi semayang. Dia tak mau semayang. Disuruh mocik besang dia lah. Tapi mocik tu dia tak tergamuk lah. Sebab bukan baik sangat besang. Bukan kawan rapat. Kalau kawan rapat boleh cakap. Kalau setakat besang ni bukan kawan rapat pun. bukan setakat bukan kawan rapat. Seteru rapat pun ada tau. Seteru rapat. Dah. Ni alik ni alik macam-macam lah. Mana makcik tu dia tak tergamuk nak cakap. Tapi nak ceritanya macam-macam jurawat ni mungkin dia orang muda kan. Dia nak cakap orang tua ni mungkin gitulah dia minta. Hak besar ni orang tua. Tapi makcik tadi dia tak tergamuk. Mana jurawat tu kata dalam wad ni dia seorang je tak semayang. Tu di Kelantan lah. Hak dia gitu lah. Dah saya dulu pun tengok gitu juga. Hak saya ziarah kawan-kawan dah masuk di hospital semayang lah ke. Secara umum lah, mana mungkin ada tak semayang sama je. Secara umumnya dia orang jaga semayang. Tapi nak Terengganu kita macam mana?
Jadi itu kualiti semayang. Tak ada sebenarnya. Kalau semayang sebenar, tak akan tinggal semayang. Semayang ada, dia akan tinggal semayang. Itu kata, kita kena nilai baliklah semayang kita dengan akidah ke tidak. Semayang dengan hukum fiqh ke tidak. Hati ikhlas ke tidak. InsyaAllah orang yang belajar, dia akan semayang sampai mati. Itulah saya jumpanya. Kadang-kadang semayang terakhir itu sehat. Nampak? Jadi keluarga pun rasa macam dak using dah nampak sehat aje. Sehat ni sehat orang sakit, bukan sehat tu, tapi nampak dia sebelum tu semayang dia agak letih. Kemudian semayang agak macam sungguh, semayang nampak macam gagah nama semayang. Kena semayang terakhir. Sudah semayang buangkan semayang, sampai masa meninggal. Jadi hak keluarga dia tengok kata rasa lega tu sebab nampak gagah dak tahu ke dia semayang terakhir. Ni orang kalau kita tilik pula, dia ni orang banyak amal. Tak, dia orang belajar, dia beramal macam kita semua je. Hak ada kok, rawatik gitu je. Duha witir gitu je, ada lebih-lebihnya. Tapi dia orang belajar. Akidah comel, semayang dengan ilmu, hati baik. Hubungan dengan anak Adam ni dia jaga. Tu je. Bukan kata orang ni puasa tiap-tiap hari, semayang, qiyamul lail, tiap-tiap malam. Tak. Tapi dengan ilmu. Saya jumpa-jumpa gitu dah. Orang hak belajar. Jadi kalau dia di hospital tu, minta lah katil hak menghadap kiblat. Tak apanya. Tak ada berebuknya. Mana kalau betul, mana memang menghadap kiblat lah kalau sebelah tu. Bukan kiblat jadi mengiring, bukan. Kata skrip, lepas tu dia serong sikit. Tak apalah, arah, bukan ain kan, kita sebut dah tadi kan. Kebanyakan mazhab, dia tak kira pada ain. Maknanya, kalau kita berlunjuk kiblat tu, maknanya sepatut serong sikit ke kanan, tidak apa. Janji masa lagi arah kiblat. Mana kita kata masa lagi arah barat. Walaupun sebenarnya katil duduk gini, sepatutnya katil duduk gini. Okey lagi tu. Sebab dia masa lagi arah. Ya dah ni. Tapi kalau ain sungguh, kena pusing katil lah sikit masa semayang. Katil tu boleh gerak tau. Dah pusing katil, tak benda ruangnya. Betul tubuh. Jatuh pula kan. Mana tubuh tu lah pusing sikit. Takut sampai ke tepi kan. Dah golek bawah kan. Tapi kalau kita kira arah kiblat, makna masa lagi kaki tu berlunjuk kepada arah barat, walaupun tak tepat dengan ain kiblat, tak apa. Itu jumhur termasuk pandangan Imam Ghazali. Tak apa lagi. Mana kira masa lagi arah barat, arah kiblat. Atau kata minta duduk arah kiblat lah. Katil sebelah lagi tu. Kalau kita semayang tapi kiblat kita tak betul, mazhab Syafi'i kita kena ulang balik semayang tu. Kena ulang balik semayang. Habislah. Lepas tu yang kelima tu, dilakukan setelah masuk waktu. Masuk waktu tu syarat wajib. Sesalah syarat sah semayang. Cuma semayang kita masa sakit tu usahakan supaya dapat menghadap kiblat. Supaya dapat menghadap kiblat. Macam mana? Sebab sekarang ni kalau kita letak hospital tu nak kiblat, dia kalau berlunjuk menghadap kiblat. Tapi macam mana kalau kitanya bukan semayang melentang? Kita sepatutnya semayang mengiring. Kita ingat dah dahulu. Berdiri, duduk, mengiring, melentang. Melentang nombor 4. Selagi kuasa mengiring, wajib mengiring. Tapi katil kita tak kena mengiring, dia kena melentang. Barulah berlunjuk kepada arah barat. Macam mana pula? Mana kita kena pakai mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi, melentang mengiring boleh, melentang boleh, afdal pilih melentang. Mazhab Hanbali, mengiring boleh, melentang hukumnya makruh.
Mazhab Syafi'i mengiring boleh, melentang boleh, terus pada melentang tidak sah. Sebab dia kena mengiring terlebih dahulu. Daripada berdiri, pindah pada duduk. Duduk tidak kuasa, pindah pada mengiring. Mengiring tidak kuasa, barulah pindah pada yang keempat, iaitu melentang. Sekarang ni sepatutnya kita masih lagi mengiring, bukan melentang. Sebab kita masih lagi kuasa mengiring. Tak apalah kita pilih melentang. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali pilih melentang, boleh walaupun kita masih lagi kuasa mengiring. Tapi kalau kita boleh semai duduk tu senang sikit. Semai duduk ni, semai duduk atas kursi sorong ke, semai duduk ni sama ada duduk di tepi katil ke, ataupun tepi katil ni kalau kiblat mengiring tau. Kalau kiblat ikut katil tu, kita duduk di tengah katil. Kalau semai duduk di tengah katil lah. Kalau kiblat tu bukan menghadap kepada arah katil ni, ke sebelah tu, kita duduk di tepi katil. Kalau semai duduk lah, orang duduk pada ni. Tapi kalau kata kita ni sepatutnya semai mengiring, sebab kita masih lagi kuasa mengiring. Tak apalah pilih melentang-melentang lah. Kita nak menghadap kiblat pada ni. Jadi orang tengoklah macam mana. Memang saya rasa gitu juga macam seperti Terengganu ni. Katil tu berlawang, kaki ulu ke kaki. Makna sebelah tu memang menghadap kiblat. Sebelah tu yang membelakangkan kiblat, kita pilih yang menghadap kiblat. InsyaAllah boleh pilih. Kita minta dengan dia, saya nak katil menghadap kiblat, saya nak solat. InsyaAllah ada masalah tu. Ada ni. Orang pun akan tolong kita, orang ra'i. Orang bila nak solat ni tak ada orang. Oh banyak hal sungguhlah. Duduklah katil mana-mana pun. Ada. Orang kan ra'i. Orang bukan ra'i, orang hormat. Orang hok semaya dok tinggal ni. Sebab orang semaya dok tinggal ni, dia punya ketenangan dia lain, kesabaran dia lain. Orang dok semaya bang ni god, dia duk blebe je semaya malam. Orang lain nak tidur dah boleh. Hidup blebe je. Lepas tu blebe dia cerita, "Mengat tahu aku ni siapa ke? Aku ni anak kau besar ni, gini." Dia panggil, sahabat je awak tak mari. Dah pasang dengar. Hidup mengaku dia keturunan orang hebat-hebat. Padahal seorang pun tak mari melawat dia nya. Keturunan hebat mana? Blebe sepanjang malam. Pesakit lain nak tidur pun tak boleh. Ni payah. Biasa orang semayang bang ni dok. Dia kuat kesabaran dia. Mana ketenangan dia kuat. Pada ni. Orang yang tak tinggal ibadat. Orang semayang bang tidak ni lah. Walaupun kita kata masa segar di semayang, tapi yang sakit tak semayang, hakikat ni tak ada semayang. Kalau orang ada semayang, kadang-kadang susah kadang-kadang. Masa waktu nak main lalu. Nanti dulu mau nak tak selesai lagi kerja. Nak mayang juga macam gitu. Jadi macam gitu semua. Dia masuk waktu dia semayang. Jadi bila dia uzur ni, jadi dia nak semayang cepat juga. Yang tukang tolong ni, lah cokar cemaki. Kena jaga keluarga dia apa semua. Mana apa ni, dia tak boleh semayang tu dia. Kadang-kadang tak masuk waktu lagi ke, lambat lagi. Antara subuh dengan zuhur. Subuh dengan zuhur ni lama bagi dia, sebab dia tak ada kerja buat. Dia melentang itu dia rasa lama. Jadi mata tak nampak, nak tengok jam, telinga pun tak bunyi molek. Lepas tu dia duduk tanya, zuhur dak lagi, lambat laginya. Lama, zuhur dak lagi ke? Dak lagi. Apa buat dia? Nak semayang. Tu masuk waktu nak semayang segera. Yang kawan ni kok cakap macam makin tu kan jaga. Tapi itu besar pahala. Anak kunci syurga. Kalau orang yang hak ni tolak, munglah aku sibuk, orang tolak anak kunci syurga. Ada ni. Memanglah. Mana boleh cakap, tapi memanglah berat juga tugas tu, pahala. Betul lah. Pahala satu, barakah. Hidup barakah. Tak ada orang kelang kabut jaga tua hidup jadi tak barakah, dah ada. Hidup akan barakah.
Mana orang yang lepas tangan tu boleh tengoklah hidup dia. Maknanya atas dunia tu orang nampak lalu dah. Ya, ada biasa gitu. Sibuk. Sebab apa? Sebab sebelah dia tu tak ambuh. Jadi baloh pun lelaki bini ni. Kis nak jaga mak ayah. Baloh lah. Ada bini marah, ada tok lelaki marah. Ada biasa gitu. Ada ni. Jadi sebenarnya kita ni akan tua belaka. Kama tadin tudang, Nabi kata. Sebagaimana kita perlakukan, kita akan diperlakukan sama macam kita perlakukan. Bukan hukum karma ni. Orang kita panggil hukum karma. Tahu? Pada hukum karma. Tahu? Memang Nabi kata gitu. Kama tadin tudang. Sebagaimana kita lakukan, begitulah kita akan diperlakukan. Tambah pula kita buat perangai tu depan anak-anak kita. Ada ni. Anak kita tengok je. Mak ayah kita buat pada mak ayah dia. Mak ayah kita buat pada mak ayah mertua dia. Pada ni. Tengok sampai masa nanti. Bukan anak tu boleh balas, tak boleh balas. Tapi maknanya akan berlaku seumpama tu. Tak ada barakah hidup. Susah memang susah. Tapi pahala besar. Pahala besar. Jadi macam-macam. Tak sempat nak baca Quran. Tak sempat main sunat. Hak tu sunat. Ni pahala mana tak nak kira ni. Mana kalau kita jenis kok. Tak apalah nak main sunat. Nak ngaji Quran pun apa. Ni. Cukup dah ni. Ni cukup dah. Pada ni. Cukup dah. Saya pernah kena. Macam tu arwah mak ada lagi lah. Atau anak sekolah. Air tingkat atas ni. Dekat tangga ni. Saya pijak air tu. Jatuh sampai ke bawah. Tak ada pegang. Tak ada apa. Mana apa ni? Apa ni? Jatuh. Macam buah nyo apa ni? Jatuh betul-betul. Daripada atas. Sampai ke bawah. Mana tak ada pegang, tak ada apa. Sebab dia memang licin belaka tu. Dia licin belaka. Memang jatuh betul. Mana jatuh ke bawah tu, baju kain sokir lah. Kotor lah baju kain tu. Bangun rasa tangan, kaki. Alhamdulillah tak ada pun satu pun. Hak mula-mula teringat. Ni. Tuhan lindungi. Kenapa? Kerana kita jaga mak kita. Mari terlintas di hati gitu. Cuma ada sikit di jari-jari gitu je. Ada bekas-bekas gitu sikit je. Tak ada luka, tak ada salah orang, tak ada. Dengan jatuh daripada atas tu. Sampai ke bawah tu. Tak dang memang macam nambung gitu je. Takut masa tu dah tak rasa tangan, rasa apa. Orang tak ada masa tu. Rasa tangan semua. Ada belum dia? Hak mula-mula terlintas di kepala otak. Inilah. Bila kita jaga waktu kita akan selamat. Mana kalau kita kata ada kata kalau jatuh gitu go, main dengan tulang belakang, main dengan pinggang, main dengan macam-macam tu. Daripada atas apa ke bawah, bukan tengah tangga. Nampak masa tu nak cepat sikit. Jadi kelang kabut tu go, dia kena air atas. Kena atas tu pakai serik pakai bawah. Maknanya baju kain ni memang belokong ke belopong? Belopong. Tu telopong lah tu. Belokong. Belokong bukan belopong. Kota belopong. Belokong. Kota belokong. Belopong ni telopong. Memang kotor lah. Memang kotor. Memang jadi air tu macam-macam lah. Masa tu piyah pun nak cabut dekat di kepala. Saya pernah sekali tu aksiden motor langgar kereta. Bawa motor tu tak laju, tapi habis metal lah. Dah laju metal. Motor Honda Kak 70-60 je habis metal. Habis metal 60-70 je. Motor lama, bukan habis metal budak learning habis metal 100 lebih. 60-70 je ni.
Jadi kita sterik kereta ni dia nampak kita dia masuk rumah di kanan. Langgar betul-betul kita jatuh halik ni. Sekebang atas kepala dak cabut, duit shilling tangan dak jatuh. Duit shilling nak pergi cari public pun. Masa tu public pun punuh. Daripada Japi nak pergi JT cari public pun, nak telefon. Duit shilling tangan dak cabut, sekebang pun dak cabut, jatuh seberang sana. Jatuh betul-betul seberang sana. Kita melambung daripada kereta tu. Sekebang dak cabut, duit tangan pun duduk gini. Ada lagi duit tangan. Duit nak telefon public pun. Masa masih duduk pondok. Cuma sakit belakang. Sakit belakang mungkin terombah ni atas belakang. Tapi sekebang dak cabut. Motor tu, dia panggil total loss. Motor tu hancur lebu. Awak tengok motor tu memang kata tak selamat ah. Dah langgar betul-betul, tak berik tak apa. Dia masuk ke kanan, jalan sterik. Tak ada apa lagi dia nak pergi mana lagi. Langgar betul-betul lah. Saya 2 orang masa tu. Mana sebab dah cabut, duit pun dah hilang. Duit pun dah tangan. Kemar pegang duit. Jadi kalau kita khidmat pada orang tua, insya-Allah Tuhan tunjuk lalu dah. Memanglah ujian pada orang tua ni dia ada sungu, dia ada bunyi, dia ada ngepek, dia ada lah kadang-kadang kata-kata tu ada. Kena sabarlah. Sabar, redha, boleh pahala wajib. Nak banding dengan semai sunat, nak banding dengan ngaji Quran, tak ada nak banding mak ni. Bukan kata semai sunat baca Quran tu kecil, bukan. Ni khidmat pada orang tua. Tapi orang ni kena sepakat lah. Suami isteri tu kena sepakat. Sebab seorang je hak mak ayah dia, seorang lagi tu hanya mertua sahaja. Tapi gitulah, walaupun mertua pun kita jaga orang tua, barakah hidup. Orang lain tu hak anak pilihan, anak sanjungan, menantu pilihan, menantu sanjungan, dia tak peduli, dia dengan Allah Taala. Kita jaga bahagian kita. Biar kita hidup barakah, keluarga kita hidup barakah. Tapi macam sebut sebelum ni lah, kita nak jaga orang tua ni, ilmu kena pandai sikit lah. Cari hak pandangan-pandangan hak lebih meringankan kita dan meringankan pesakit. Sebab kita maklumlah pesakit ni, kita tak boleh nak pergi mari. Sebab kalau pergi mari, kita pun sakit, pesakit pun sakit. Jangan main. Dia boleh salah horak, dia boleh jadi patah tulang dia. Kalau kita salah pegang apa semua pada ni. Jadi makna kita macam mana nak mengurangkan pergerakan yang meringankan kita penjaga, yang meringankan pesakit, kena belajar molek bab-bab ni. Bab pandangan-pandangan lain apa semua kena tahu sikit lah. Sebab kejaan ni boleh katakan semua orang akan hadapi. Kejaan tolong orang sakit ni, mak ayah ke siapa ke, kejaan ni memang semua orang akan hadapi. Ada ni. Mana sama ada kita yang jaga orang sakit ataupun kita diuji dengan sakit kemudian. Biar kita ada ilmu, biar kita boleh ajar pada anak menantu kita, buat gini tak apa dah. Buat gini tak apa dah. Dah gini lah kata, kita pakai jamuk lah. Mana anak menantu kita tak pandai mana, kita pandai. Kita ajar ke mereka, tak apalah. Buat jamuk je, sampai masa beritahu je. Masuk zuhur dah, oyak ke mak. Mak zuhur dah mak, niat jamuk takhir. Ajar gitu je. Mana biar dah kita orang sakit ni dah ke waktu, kita pesan lah. Kita buat jamuk takhir. Jadi bila masuk tu zuhur, suruh anak menantu pesan. Mak, ayah, zuhur dah ni, niat lah jamuk takhir. Ajar gitu je. Mana kita yang diuji tu, biar kita ada ilmu. Mungkin anak menantu kita tak pandai, kau-kau kita pandai. Tapi seeloknya sama-sama pandai. Ambil sama pandai, mana kita bolehlah taklid mazhab-mazhab lain dan keadaan darurah dan tersepit, bukan kita sengaja nak pilih mazhab yang lain. Kemudian surat 19 ni, panduan bersuci daripada najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.